Okay, so nombor 1, saya ada 7 benda ni, saya pergi laju lah. Mungkin saya tak go deeper, tetapi hopefully saya nak anda semua belajar sesuatu dan sangat-sangat banyak pada petang ni. Pastikan catat, nak catat dekat ruang komen nombor 1 apa 2 apa pun boleh, nak catat dekat nota sendiri pun boleh. Hopefully anda ada buku nota sendiri, anda tak payah ambil diploma. Boleh nak ambil diploma ke degree ke marketing ke, tapi tu semua atas buku. Kalau contohnya lecturer kita pernah betul-betul buat satu nota, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau yang ni, ini adalah ilmu yang real punya. Real yang punya, yang pastikan anda sendiri, pastikan ada buku, buat macam betul-betul anda belajar. Kena datang setiap minggu, macam belajar part time. Siapa yang dah tahu, saya sekarang tengah ambil degree part time dalam marketing juga, baru start. So just macam itu pun, saya boleh kata buku ni dia adalah buku. Dia hanya teori je semata-mata. The real game is street. Maksudnya business yang betul punya, real, yang memang hari-hari engage dengan masalah, problem, macam mana nak solve, macam mana nak grow lagi. Ini yang betul-betul real yang anda kena belajar. Okay, so nombor 1, poin 1 nombor 1. Saya dah cakap tadi, people is money. Saya dah cakap, jangan, pastikan semua kita nampak, orang semua kena ada usaha untuk cakap je dengan dia, kongsi je dengan dia. Dan jangan terlampau harsh sangat. Harsh ni macam terlampau macam jom beli. Kita just macam tanya PM dia, perkenalkan diri. Jangan sampai buat orang tu menyampah. Tapi kita kena ada mindset yang semua manusia ni ada duit. People is money. Malah coklat pula tu, kita bukannya jual, kita bukannya jual tudung, kita bukan jual TV. Kalau contohnya saya bagi kefahaman sikit. Kalau jual untuk tudung, siapa je boleh beli? Agak ayah kita boleh beli tak? Bapa saudara kita boleh beli tak? Boleh mungkin. Tapi keberangkalian untuk dia beli, dia bayar tu rendah lah. Dia bayar mungkin, tapi dia bayar untuk isteri dia lah, tapi agak rendah. Tapi kita jual coklat, tahu tak? Jual coklat, saya dah bagi tahu dekat welcoming session, ada 10 juta orang yang minat dekat coklat, dan ada 527 juta dekat seluruh dunia. Saya dah bagi tahu market ni, ya Allah, besar ya amat. Besar ya amat. Dan kita sebenarnya, bahasa mudah ni, industri kita bukan nak berlawan tau dengan Cadbury, dengan Hershey's. Saya pun tak tahu sebutan dia macam mana kan. Coklat-coklat yang besar lah. Tapi apa yang kita nak? Kita dominate. Kalau kita lawan, kita mesti kalah punya. Faham tak? Kalah ni maksudnya kita nak lawan ni gergaji besar. Contoh anak agent kan, pahlawan UKIS, nak lawan yang owner business Cadbury, memang sakit lah. Tapi apa yang kita buat adalah dominate. Dominate ni biar kita jaga, dominasi orang-orang yang kita betul-betul kenal, orang yang betul-betul kita boleh kita cakap je, dia boleh percaya cakap kita. Faham Paling tertinggi, level paling tertinggi bila dia menjual adalah bila dia percaya. Lepas dia percaya, dia break kepercayaan tu dengan kita, dia rasa macam tak ada barrier dah. Dia tak ada isu dalam kepala otak. Kau siapa tu? Aku nak beli dengan kau. Dia macam tu lah. Maksudnya dia dah tak ada dah barrier macam tu. Dia rasa macam, okay, aku kenal kau, okay je, aku nak bantu kau, tak ada masalah. Coklat pun murah, setakat 20, 50, 100 ke, aku boleh beli, tak ada masalah. Saya tak ingat ada seorang, saya lupa saya nak recognize nama dia. Dia ambil produk RM600 terus. Maksudnya dia beli terus banyak, dia terus jual, boleh, tak ada masalah. Tapi komisen dia dapat dekat akhir bulan supaya dia punya bank account dia akan jadi cantik. Nampak macam ada income tambahan yang secara proper. Ada orang kalau dekat dropship dekat luar sana, dia punya tu tak proper. Contohnya customer bayar dekat dia ambil duit tu, bayar dekat HQ. So duit tu dia buat apa? Dia pergi beli joli, pergi beli aiskrim lah, apa benda. So duit tu tak nampak secara cantik. So kalau dengan UKIS ni, kita susun elok-elok, anda boleh dapat setiap bulan punya commission. So anda boleh jadikan sebagai commission tambahan. Kalau nak apply loan ke, loan rumah ke, apply loan kereta ke, itu yang kita sebenarnya nak. Kita nak ada investment yang selepas daripada kita buat bisnes ni. So saya patah balik tadi, people is money. So keep going. Siapa yang ada nombor dalam WhatsApp ni, semua, pastikan semua nak tak miss untuk kita Assalamualaikum saja nak share. Aku sekarang dah jadi pahlawan UKIS.
Nak try tak satu coklat? Semua, jangan miss. Kalau contohnya ada orang blue tick ke, ada orang cakap balik dekat kita ke, ada orang kutuk kita ke, teruskan. Saya nak bagi tahu 5 tahun dulu. 5 tahun dulu. Lama 5 tahun. 2013. Tu first saya start buat bisnes lepas SPM. Masa tu MLM lah. Tapi nak kata dia punya benda ni jadi. Orang kata dia punya ilmu ni. Orang kata nampak benda ni leweh kan. Tapi inilah the real case. Berreal. Dah lah free. So keluarga free dapat boleh boleh conversion pula tinggi, boleh sales yang banyak pula tu. So kalau contoh saya nak cerita sikit, dulu saya buat MLM, saya tak nak sebut lah produk apa. Tapi saya non-stop. Saya akan bagi tahu semua orang saya jual benda ni, saya jual benda ni. Aku buat benda ni, aku buat benda ni, aku buat benda ni. Walaupun ada yang setengah menyampah ke, tapi itu sebab tu saya ajar. Kalau boleh kita tak nak, marketing ni bukannya buat orang menyampah. Marketing adalah buat orang suka kat kita. Itu marketing. So tapi apa yang saya buat masa tu tak ada WhatsApp lagi, saya tak ingat. Masa tu ada Facebook. So saya bagi tahu semua, ni saya ada buat benda ni, boleh tak aku bantu? Saya ada buat benda ni, boleh tak aku bantu? Faham tak? Kalau contohnya otak kita membantu orang lain, kita bantu dia untuk berbuka puasa dengan coklat yang manis, yang seronok, yang manis, yang membuatkan dia rasa ya Allah tenangnya hati ya. Macam itulah dia punya bahasa mudah ni. Kita bantu. Faham tak? Mindset bantu ni tu membuatkan orang rasa macam, "Ui, ni bagus lah. Okey lah, apa benda kau nak bantu aku?" So kita cakap lah kita nak bantu dengan memberi makanan yang membuatkan dia akan happy. Macam kita ada banyak video yang kita dah keluarkan. Tunjuk adakah ada video yang buatkan orang sedih, kena marah dengan bos, tiba-tiba dapat coklat dia happy, dia dapat Yukis dia dapat happy. So kita bantu emosi dia. Itu yang membuatkan senang nak closing. So saya nak bagi tahu, saya bagi tahu dekat semua orang. Tapi ada satu orang ni, satu kawan saya ni, dia kutuk saya. Dia cakap, "Apa Afiq kau buat ni, apa benda ni semua." Lala sekali, lepas 2-3 tahun tu saya tengok dia beli juga produk tu, tapi beli dengan orang lain. Tapi nak kata saya rasa puas hati sangat. Kau dulu kutuk aku pasal produk ni, tengok kau pula beli produk ni. So nampak sangat. Tapi sebenarnya supposedly kita lah dapat commission lah. Sebab tu kalau Yukis, bestnya kalau contohnya anda dah grab dia punya cage, siap-siap cage ke, ataupun dia punya Allahumma salli ala Muhammad, dia punya jejak kaki dekat phone tu, sampai bila-bila kalau dia nak beli, anda masih lagi dapat commission. So jangan rasa ragu-ragu untuk PM setiap hari. Kalau boleh setkan masa. Dan kalau boleh, kalau siapa yang ada WhatsApp blaster ke, guna broadcast. Dan pastikan minimum 7 kali dia dapat mesej tu. Dan 7 kali tu bukan satu hari tu dia dapat 7 mesej tu, tapi setiap hari satu. Kan kita kan ada content yang kita bagi added value. Anda boleh tengok dekat 365 post days, 365 days dekat Telegram, grup Telegram. Kita ada bagi ayat, satu ayat testimoni. Kita ada ayat added value. Added value ni konten lah yang kita tak jual pun. Kita just cakap apa benda risiko kalau contohnya sakit jantung ke, apakah tips dia sekian. Siapa yang perasan benda tu? Cuba komen. Perasan tak kita ada added value? HQ bagi tu bukan saja-saja, tapi itu adalah marketing yang membuatkan orang suka. Itu konten yang membuatkan orang suka. So konten-konten tu lah yang kita masukkan dalam broadcast. So membuatkan biar orang yang sama ni, dia tengok berkali-kali sampai dia rasa macam, "Ui, aku kena beli lah produk ni." Bukan dia rasa macam, "Ya, aku menyampah dengan kau." Bukan macam tu. So kena faham ni elok-elok marketing ni. So marketing buat orang suka. So buat macam mana buat orang suka, kita faham dia, kita kenal, kita rasa macam betul-betul kita nak bantu dia. So itu nombor 1. Kejap, saya nak tambah satu lagi. Itu tadi saya punya cerita. Tapi masa saya buat macam tu, alhamdulillah, masa macam tu saja pun saya dah buat 4 ke 5 angka dah waktu tu dalam masa sebulan. 4-5 angka tu sebulan lah. Tapi saya punya usaha tu lama jugalah, 5 ke 6 bulan. Tapi once saya dah dapat cara untuk nak dapatkan 5 angka, next saya dah senang dah dapat 5 angka. Tu 5 tahun lepas, 2013. Berapa 8 tahun yang lepas kot. Lama sangat-sangat dah. Alhamdulillah, macam sekarang saya dah jelas apa benda yang saya dah ada sekarang, macam mana saya nak gandakan. Tapi paling penting kita ke arah situ dulu. Faham tak? Saya bagi contoh sikit. Siapa yang tak pernah capai 1000, dia nak cuba capai 1000 yang dia yang pertama, dia akan rasa sangat-sangat susah.
Tapi once dia dah capai, dia akan senang untuk nak buat 1000 dia yang kedua, 1000 dia yang ketiga, 1000 dia yang keempat. Bila dia dah capai 5000, nak capai first 5000 tu dia rasa macam susah sangat. Tapi once dia dah capai 5000 dia yang pertama, tiba-tiba nak capai 5000 dia yang kedua, sangat-sangat senang. Tapi nak ke arah 10,000 tu senang ke tak? Susah. Tapi nak on the way dia double, faham tak? Kita main game double. So otak kita bila nak on the way ke double, kita akan rasa sangat-sangat berat. Sebab tu kita kena breakthrough. Kalau contohnya kita kena buat 100 kali ganda, buat 100 kali ganda. Okay, so itu nombor 1. Saya cakap betapa saya PM, saya buat cara macam tu pun saya dah buat duit dengan banyak. Saya tambah satu lagi. Itu kalau contohnya kita all online kita PM. So saya nak fahamkan strategi ni. Makcik saya dulu dia jual emas. Siapa ada makcik dia jual emas ke atau mak dia jual emas ke, dia sangat kaya dulu waktu tu. So apa dia buat, macam mana dia kaya? Dia tak ada online. So apa dia buat? Dia pergi ketuk pintu setiap orang. Assalamualaikum. Ni saja nak tunjuk je dulu kau tak payah beli. Dia tak cakap tak payah beli, tapi dia nak tunjuk dulu emas ni. Kau nak beli ke tak beli lantak. Tapi dia ketuk pintu, dia just kata nak tunjuk je dulu. Faham tak? Marketing ni buatkan orang nak tahu, nak rasa tahu. Biar kau buat orang rasa suka, bukannya buat orang berlari dengan kita. Ada orang, Assalamualaikum, saya takaful. Habis lagi. Sebab orang dah rasa buruk dekat takaful. Tapi kalau contohnya dia cakap, Assalamualaikum, saya nak bantu anda, akan berbeza dia punya cara bercakap tu. So makcik saya ni dia ketuk-ketuk pintu. So macam tu juga strategi offline. Kalau offline kita ketuk pintu kan susah. Kita kena bawa kereta, kita kena keluar, kita ketuk pintu orang tu, dia kena tunggu 3 kali ketuk pintu baru kita pergi. Kalau contohnya tak habis ketuk, dia tahu-tahu dia tak nak ketuk pintu ke. Tapi sekarang online, dunia online. So apa yang kita buat ketuk pintu tu adalah WhatsApp personal. Kita ketuk dia punya WhatsApp dia. Habis dah WhatsApp, habis dah semua. Tapi mustahil lah. Kalau contohnya anda dah habis, sekurang-kurangnya saya percaya sekurang-kurang supposedly anda dah ada 1000 orang yang anda dah WhatsApp. Kalau 1000 orang anda dah WhatsApp, supposedly anda dah buat duit dengan sangat-sangat banyak. So next level anda boleh PM pula Facebook, kawan-kawan Facebook yang kita tak kenali. Okey, yang tu strategi lain. Saya sekarang ni saya tak nak sentuh dekat situ, tapi nak kata PM, penting untuk ketuk pintu dan jangan doubt, ragu-ragu dengan bab people is money. Semua manusia ada duit dia. Okey, dah masuk setengah jam dah. Okey, nombor 2. Baru nombor 2 saya rasa nanti kita akan lanjutkan. Nombor 2, saya tengok ada setengah. Salah ke tak benda ni? Tak salah. Tapi saya just nak pesan je sikit. Ada setengah ejen dan ramai pula tu sebenarnya. Saya faham je. Okey, tak ada masalah. Dia rasa dia nak jual semua benda. Saya tak nak sebut nama. Saya pun tak ingat sebab saya jumpa beberapa. Bukannya saya jumpa seorang. Saya jumpa beberapa. Dia tulis apa dekat Facebook dia? Dia tulis apa dekat Facebook dia, dekat WhatsApp dia tulis apa tau? Kalau nak apa-apa je, order je lah daripada saya. Maksudnya apa tau? Kau nak order coklat ke, peti ais ke, order lampu ke, kipas ke, cekodok ke, meja ke, kerusi ke, kamera ke, TV ke, semua boleh jumpa kat dia. Agak-agak orang nak beli daripada dia. Cuba komen. Agak-agak orang nak beli tak daripada dia? Sebab apa? Saya bagi contoh. Kalau contohnya mak kita sakit, kita ada duit, sakit tulang belakang, kita akan pergi klinik still pergi klinik. Kita pergi bengkel lah. Kita tak pergi bengkel kereta kita tak beli. Memang confirm dah tak. Sebab bengkel memang untuk kereta. Tapi kalau cuba bayangkan setara macam tu pemilihan bengkel dengan klinik pun. Orang pergi klinik kalau sakit tulang belakang. Maksudnya kalau kita satu orang, kita jual macam-macam. Kita lah bengkel, kita lah klinik, kita lah kedai makan, kita lah warung, kita lah apa benda lagi, kau tulis Wisma lah, apa benda, kita seorang. Orang tak nampak kita sebagai specialist yang membuatkan orang susah nak percaya yang saya sebut tadi. Bila orang susah nak percaya, dia akan membuatkan barrier yang pertama kita, barrier yang terakhir, iaitu tentang kepercayaan. Bila orang tak ada percaya dengan kita, dia susah dia nak break untuk dia nak beli daripada kita. Faham tak? So saya nak patah balik tadi. Kalau mak kita sakit tulang belakang, kita akan pergi klinik. Tapi saya dalamkan lagi. Kita akan pergi klinik biasa, klinik yang biasa, contoh klinik doktor bla bla bla. Ataupun klinik, contohnya klinik Dr. Ali dan rakan-rakan. Contohlah nama tu. Ataupun kita pergi klinik pakar tulang belakang. Kita pergi yang mana? Mak kita ni sakit tulang belakang, kita nak pergi klinik Dr. Ali dan rakan-rakan ke A
Ataupun kita pergi klinik, doktor pakar tulang belakang. Mak kita sakit tulang belakang, kita ada duit. Mestilah kita pergi klinik doktor tulang belakang, pakar tulang belakang. Sebab apa? Dia adalah specialize dekat situ. So saya nak bagi tahu, kalau contohnya anda jual macam-macam produk, cuba untuk pilih satu sahaja. Kalau tak satu pun sekurang-kurangnya tak adalah macam-macam sangat. Tak adalah macam dia jual peti ais, dia jual meja, dia jual, faham tak? Sekurang-kurangnya ada dia punya focusing kat situ. So kalau dia jual makanan, fokus betul-betul jual makanan yang orang dia boleh kumpulkan orang setara macam kau nak beli makanan, kau beli daripada aku. Dan makanan pula kan, makanan pun ada macam-macam jenis. So dia boleh fokuskan. Dia mungkin fokus makanan dia jual western sahaja, ataupun coklat sahaja. Coklat macam-macam kan dalam dunia. So kau boleh pilih. Salah satunya Yukis. Pun boleh juga, tak ada masalah. Tengok, saya dah macam promote produk orang lain. Tapi saya nak anda berjaya. Saya nak anda buat duit. Dan bukannya buat duit dekat Yukis sahaja semata-mata. Of course saya nak tengok anda buat duit dekat Yukis. Tapi saya nak tengok anda juga buat duit dekat personal diri anda juga. So saya nak bagi tahu juga, kalau contoh anda jual macam-macam macam ni, itu yang membuatkan sebab anda rasa, kalau aku jual macam-macam ni, nanti kalau contohnya 10 orang kawan, mestilah orang ni rasa nak beli lain. Orang ni tak, saya dah cakap tak. Sebab orang akan nampak kita sebagai tak specialist. Specialist, faham tak? Maksudnya nanti sampai satu masa dia rasa macam aku rasa macam dulu aku pernah tengok iklan dia ni ni, tapi aku tak ingat siapa. Bila tengok balik saya rasa macam Afiq kot. Bila dia buka balik Afiq punya status tu, dia tengok jual peti ais pula. Sebelum ni jual coklat. Agak-agak dia nak PM tak, kau bukan jual coklat kan? Dia dah pelik dekat situ. Dia rasa macam baik aku beli dengan orang lain, faham tak? Kalau contohnya semalam dia tengok status WhatsApp coklat. Lepas tu besok dia tengok Ustaz Dusuki pula makan coklat. Besoknya lagi tengok Siti Nurhaliza pula pegang coklat. Besoknya anak menantu Siti Nurhaliza pula pegang coklat, Tia Arifin tu. So kalau dah banyak kali tengok, itu yang membuatkan dia rasa macam best nak tengok ramai artis dah beli coklat ni, mel aku try. Kalau contohnya hari ni dia tengok Siti Nurhaliza, mungkin Siti Nurhaliza juga. Siti Nurhaliza pegang coklat Yukis. Besok dia pegang Siti Nurhaliza pegang periuk. Besok pergi beli peti ais. Dia bukan nak beli barang tu dekat lagi, dia nak beli Siti Nurhaliza. Aku buat lawak je ni. Tapi faham tak saya punya structure ni? Betapa penting. Saya nak beritahu nombor 2 ni adalah penting untuk fokus. Kita panggil niche. Fokus satu produk sahaja untuk awal-awal. So nanti bila kita fokus satu produk, sebagai contoh, nanti kita dah ada 1000 pelanggan. So daripada 1000 pelanggan tu lah kita jual lagi benda yang lain. Sebab dia orang dah percaya, sebab dia dah pernah membeli dengan kita. Saya nak bagi tahu, ada 12 kali saya boleh sebut. Once dia dah jadi pembeli kita, dia akan teruskan jadi pembeli. Faham tak? Orang yang pernah membeli dengan kita akan lebih mudah lagi untuk membeli daripada kita, berbanding daripada orang tu tak pernah beli daripada kita, kita nak suruh dia beli daripada kita. Sebab apa? Bila dia beli, dia dah rasa produk tu, dia rasa puas hati, dia ada rasa perasaan yang wow. Kalau contohnya kau jual lagi apa-apa dekat aku akan beli punya. Sebab dia dah rasa percaya tu, dia dah break dia punya kepercayaan tu. So sebab tu penting untuk fokus satu je dulu. Biar banyak dulu sampai 1000 orang yang beli satu produk ni. Dan barulah keluar produk yang kedua. Faham tak? Itu dia punya strategi dia. Ada orang awal-awal dia keluarkan 10 produk, dia nak jual dekat satu orang. Memang susah lah. Sama juga strategi Domino's Pizza. Awal-awal dia tak tembak, dia tak promote dekat semua orang. Dan dia punya produk dia satu je dulu, pizza. Awal dulu pembukaan dulu. Satu je pizza. Dia jual kat siapa tau? Dia jual dekat pelajar student yang bermasalah, yang lapar waktu malam. Lepas tu dia kembangkan kepada orang yang isap dadah pula. Saya tak ingat, lebih kurang macam tu. Isap dadah, pelajar yang isap dadah, tapi dia nak makan benda lain. Dia waktu tu pizza mahal, so dia sediakan Domino's. So dia fokus kat satu je. Dan pelajar-pelajar ni, dia dah ada segerombolan pelajar yang dah beli satu produk dia. Then baru dia keluarkan 2 produk, 3 produk, 4 produk. Barulah dia jual balik dekat segerombolan pelajar ni. Dan segerombolan pelajar ni cakap apa? Domino ni sedap lah, why not you try?
So daripada situ dah dia berkembang. Dia cerita pula kat keluarga A cerita pula kat keluarga B, suruh beli domino. Macam tu juga anda sebagai pahlawan UKIS, sebagai ejen UKIS, anda adalah ibarat franchise domino. Faham tak? Kita bagi peluang dekat anda, tapi anda tak perlu bayar apa-apa pun. Anda ibarat buka kedai anda sendiri. Sebab tu kita bagi link. Link tu apa? Website. Anda ada website anda sendiri. Cuba bayangkan, susah kot. Kalau kat luar anda buat bisnes kan, orang bagi website dekat anda. Website ni bukan murah tu tak? Ni anda dapat link sendiri yang orang boleh beli pula. Itu website adalah kedai online anda. Kedai online anda ni, anda adalah franchise tu kepada domino tu. So anda tak perlu untuk macam contoh sekarang, tak macam franchise domino, anda perlu keluarkan duit untuk franchise tu. Tapi sekarang ni dah lah join UKIS for free. Saya bagi coaching for free. Sejam pula tu. Dan ilmu bukan murah pula tu. Kalau contohnya anda rasa ilmu saya biasa, anda cuba stop, tengok. Contoh yang siapa yang dah tengok 3-4 kali kan, cuba stop. Tak payah dah nak pergi mana-mana kelas kan. Cuba buat sendiri. Tak payah belajar, tak payah rasa macam setiap minggu untuk, tak payah nasihat, tak payah mau bagi energy, biar je down. Nanti bila sales tak ada, biar. Lepas tu fokus, tak lari-lari. Fokus macam anak saya tadi. Kira tahu tak anak saya tadi, kan saya cerita tadi kan, dia fokus apa benda tahu? Dia fokus dekat tayar dia yang berpusing tu. Berpusing tak tayar tu? Berpusing. Tapi dia tak fokus dekat masalah dia yang depan, yang betul tu. Tak ada orang bagi tahu, kau punya masalah ni kat depan ni. Sebab apa dia tak tahu? Sebab dia tak pernah pengalaman, dia tak ada ilmu dia. Sebab tu penting untuk ada weekly coaching ni, untuk memastikan anda sentiasa fokus dan ada improve setiap minggu. Jangan masuk setiap minggu, sekurang-kurangnya seminggu satu sale. Lepas minggu depan dah faham sikit, dah buat 2 sale. So makin lama makin bertambah. So biar je. Dan jangan compare dengan orang lain. So itu nombor 2. Nombor 3. Itu termasuk tadi saya punya akhir ni. Oh, lagi 20 minit. Nombor 3, komen. Belajar. Jangan stop belajar. Tak kira lah. Janganlah komen dan janganlah, please, jangan racist, bukan racist kaum tau. Jangan racist sebab umur. Saya macam agak kurang gemar sikit. Saya terlampau muda lah. Umur saya 18 tahun. Saya tak reti lah. Oh, saya umur 26 tahun. Saya tak reti lah. Oh, umur saya 30 tahun. Saya tak faham lah. Oh, saya umur 40. Saya tak faham lah. Oh, saya umur 50. Tak faham lah. Kalau anda tengok tadi kan, salah seorangnya kita punya pahlawan Jamil. Saya tak tahu umur dia berapa. Tapi yang saya tahu, dia adalah lebih tua daripada saya. Tapi dia betul-betul dia buat. Dia dapat tak hasil? Dia dapat hasil. Dan jangan pastikan anda ada alasan. Belajar ni tak ada alasan untuk anda untuk belajar. Okay. So, macam saya cakap, untuk belajar ni jangan stop. Weekly coaching jangan stop adik. Biarlah korang bosan pun apa yang saya cakap. Biarlah korang bosan pun. Tapi dengar je. Dia ada barokah je daripada seorang guru mengajar kepada anda. Anda buat bisnes. Saya bukannya nak menggelakkan diri. Tapi setara saya tak ingat lah. Setara orang, kalau contohnya sahabat Nabi dulu kan, orang tegur dia, kau jangan jalan dekat depan tu, ada kelopak air. Setara macam tu, cakap macam tu pun dia dah hormat orang tu sebagai guru. Sangat dia jaga adab dia dengan guru. So saya bukan nak meninggikan diri saya, tapi saya dah ada sedikit sharing ilmu dan anda berguna pula. So gunakan keberkatan seorang murid, seorang guru. Kalau contohnya saya betul-betul berkat, saya memang insya-Allah saya doakan semua pahlawan UKIS saya ni akan berjaya, boleh buat duit dengan banyak. Kalau contohnya dia dah berhenti UKIS pun, sekurang-kurangnya nanti dekat dalam hidup dia bolehlah guna ilmu saya sedikit ni untuk menjalankan kehidupan dia. Ni sangat-sangat penting ni. Tapi paling penting untuk keep going, belajar. Nombor 3. Nombor 4, konsisten untuk kongsi link setiap hari. Saya dah sebut 4 tadi. Nombor 1 tadi apa? People is money. Nombor 2, fokus satu produk sahaja. Buat masa ni, siapa yang sales dia tak capai lagi RM10,000, cuba untuk jual satu produk sahaja. Itu nombor 2. Sebab apa? Kalau contohnya jual satu produk pun tak boleh capai RM10,000, apatah lagi 10 produk. Ini dengar ayat cakap ya, betul-betul ni. Ada kawan saya ni, saya terlekat sikit nombor 2 sebab saya tiba-tiba teringat. Ada kawan saya, dia buat bisnes coklat kan.
Lepas tu bila sales dia dah besar tu 30,000. Dia cakap dia nak buat produk baru. Dia nak buat minyak wangi pula. Saya cakap dia, kenapa nak buat minyak wangi? Sebab dia kata bila ada 2 bisnes, sebab aku dah pernah capai satu bisnes 30,000. Aku rasa aku nak buat lah produk lain. Minyak wangi ni mungkin capai 30,000. Saya cakap senang je. Kau ingat masa nak jual 30,000 senang tak? Of course susah. Banyak tak kau punya product knowledge dia? Banyak tak benda kau kena tahu? Layan customer kerenah dia berbeza ke tak? Berbeza. Tapi bila minyak wangi ni dia nak keluarkan produk baru, kan susah lagi. Dia kena keluarkan kos baru, kena target market baru, kena buat marketing baru. So fokus dekat satu produk saja. Itu nombor 2 poin saya. Nombor 3, belajar non-stop. Jangan berhenti tengok weekly coaching. Kalau siapa yang first time baru, siapa yang first time baru, please tengok balik weekly coaching saya daripada hari ni, minggu lepas sampailah minggu pertama yang telah weekly coaching diwujudkan. Anda akan banyak sangat belajar. Itu nombor 3, belajar. Nombor 4, konsisten. Jangan ada miss. Walaupun satu hari untuk berkongsi link. Kongsi link tu, link je pun, ya Allah, bukannya WhatsApp tau. Pastikan share link anda. Pastikan biar link anda tu ada merata tempat. Dan pastikan dominasi anda punya kawan-kawan ni dulu. Siapa? Keluarga, kawan-kawan, pakcik-makcik. Keluarga ni saja pun saya dah tak tahu lah. Adik-beradik, mak ayah dia pun dah ada 8. Bapak saja ada 8. Adik-beradik mak ada 10. Saya tak tahulah. Lepas tu dia punya downline dia lagi. Cucu dia, sepupu dia, saya pun tak tahulah. So pastikan diorang semua ni dah klik link anda dulu, supaya dia tak beli dekat orang lain. So kuasai. Dan jangan langsung rasa terfikir macam, oh nanti dia tak beli macam mana, oh nanti kita putus kawan lah kalau dia tak beli. Kau bukan buat bisnes dengan dia. Kau just bagi tahu, share saja, berkongsi. Yang cakap kita sepupu kan, just aku nak bagi tahu je aku dah jual coklat. Kau nak beli ke tak nak? Tak kisah, okey je, aku just nak bagi tahu. Besok WhatsApp lagi, cerita pasal konten pula. Kau nak tahu tak sebenarnya, faham tak? Hari pertama kita ada breakthrough dia. Hari kedua kita ada bagi tahu dia tentang coklat ni sebenarnya boleh elak daripada stres, membuatkan kita happy. Bila kita happy ni, hidup kita lebih aktif. So bila hari kedua tu dah rasa macam okey best. Bila hari ketiga tengok Siti Nurhaliza pula pegang Yukis. Siapa pahlawan Yukis kan tak guna gambar tu? Ya Allah, ruginya ya amat. So dah pegang main away, cakap Siti Nurhaliza pun pegang. Lepas tu bila hari keempat tengok Ustaz Dosuki pula makan. Ustaz Dosuki makan pula tu. Makan lagi. Lepas tu dia tengok orang lain pula, ramai pula orang dah makan. Lama-lama dia terpaksa, dia rasa macam ya Allah best lah. Rasa macam nak try lah satu. Kan dia dapat close. Tapi kalau contohnya hari pertama pun dah close, dah tak payah nak follow up yang lain. Mungkin boleh follow up yang lain, rasa pula benda lain. Produk yang lain pula. Kita dah ada produk raya sekarang, tiramisu. Siapa yang tak try lagi? Ya Allah, punyalah sedap betul tiramisu tu. Tak tahulah nak cakap apa. Yang tu memang level yang macam tak tahulah, korang boleh kemam lah, rasa macam tak nak gigit. Apa nama? Rasa coklat tu. Itu specialnya Yukis. Okay, nombor 4 saya dah cakap, konsisten. Nombor 5, please, saya dah nak habis lah. Please delay gratification. Delay gratification macam saya cakap, kalau pukul 9 malam setiap hari nak post link, nak share link. Kita bukannya nak jual tau, kita share link. Cakap Assalamualaikum, saya ada jual coklat, ataupun bagilah ayat sikit. Jangan post saja coklat link tu, tapi pastikan dekat WhatsApp status anda hari-hari non-stop, tak ada miss satu hari pun tanpa post pasal Yukis. So masa nak post tu kan kita ada rasa macam nak buat benda lain. Kita rasa nak tengok TV lah. Tu nama dia delay gratification. Kita lambatkan sikit kita punya kepuasan tu. Kita nak buat benda lain. Kita buat benda ni dulu yang mendatangkan hasil. Buat benda hari ni yang kita akan besoknya akan ucap terima kasih pada kita yang semalam. Faham tak? Contoh kita buat hari ni, dia klik hari ni, mungkin dia tak beli hari ni, dia beli besok. So beli di besok, kan anda dapat komisen. Bila anda dapat komisen, anda ucap terima kasih kat siapa? Diri anda sendiri pada semalam. Sebab semalam yang membuatkan anda dapat komisen hari ni. Siapa punya kerja? Diri sendiri. Penting sangat-sangat untuk buat benda ni. Delay gratification. Sabar. Bila promosi tu, sabar. Bukan promosi, share. Ni nombor 6 saya dah sebut. Saya kena stop. Saya sendiri pun kena stop. Saya kena cakap dengan pahlawan Yukis. InsyaAllah start hari ni
HQ pun kena dengar ni. Plus pula pahlawan lagi lah kena dengar. Stop guna promosi. Kena guna perkataan apa? Cuba komen. Stop guna perkataan promosi. Kita kena guna perkataan kongsi. Dua-dua C tu sama. Tapi kena guna perkataan kongsi. Kita berkongsi. Kongsi link ataupun share link. Kita bantu orang lain dapatkan link tu. Kongsi. Okay. Nombor last sekali. Dah apa nama? Dah nak habis kan? Dah nak habis ni, semua dah lari dah. Saya nak habis lah. Last. Pastikan mana-mana yang dah berjaya, contohnya dah buat satu jualan. Dah buat satu jualan tu datang daripada mana tau? Datang daripada sebab dia PM. Terima kasih Acap Kainuddin, Nur Rashid, Nadira. Okay, terima kasih, masih ada lagi. InsyaAllah hari ni macam banyak sikit kan, sebab saya go through. Sebab biasa saya buat 2 je point, lepas tu saya go deeper. Cuma disebabkan Ramadan ni, saya nak anda buat duit. Ya Allah, kena teramat lah banyak. Sebab masa Ramadan ni saat orang gila-gila membeli. Dan akhir sekali, buat 10 kali ganda benda yang kita buat betul. Dan jangan stop. Dan kena kenal pasti apa yang kita buat betul. Contoh, anda dah ada 2 jualan, datang daripada mana tau? Datang daripada PM. PM anda 20 orang anda PM. 20 anda PM dapat 2 sales. 20 dapat 2 sales. So kalau contohnya anda nak dapat 20 sales, apa yang anda kena buat? PM lah 200 orang. Nampak benda tu simple. Tapi itulah hasil dia. Itu yang membuatkan, dan anda kena improve lah. Yang membuatkan daripada 20 orang anda PM, 2 orang je beli. So anda sendiri yang improve. Daripada 20 orang beli 20 orang PM, 2 orang beli, mungkin 20 orang PM, 10 pula orang beli. Itu dapat, itu nama dia improvement. Yang membuatkan ayat anda tu makin lama makin padu, makin membuatkan orang faham, makin membuatkan orang nak beli. So saya rasa itu saja. Dan habis ni 5 minit. Macam biasa, ada homework. Ada homework. Ya Allahu Rabbi ya Karim. Sejam terakhir ni, sejam ni pukul sekarang pukul apa? 5 kan? Dah pukul 5 kan? 5, 6, 7 7 buka puasa. Ada 3 jam. 5 ke sekarang pukul 5, 5 ke 6, 6 ke 7, 2 jam lagi. 2 jam lagi. Siapa yang masak tu tak apalah. Tapi saya rasa masak pun, kalau contoh setakat masak untuk 7 orang, saya rasa tak lama kot. Kalau beli Grab ke apa ke, please cuba untuk dapatkan satu jualan. Boleh ke tak boleh? Cuba. Satu jualan je. Boleh ke tak boleh? Cuba satu jualan. So kalau contohnya anda nak dapat satu jualan, berapa orang yang anda PM? Cubalah try 10. Cubalah try 20. Dalam masa on the way nak PM tu, jangan lupa up status. Up status apa? Up status WhatsApp, up status Facebook, up status IG. Cuba kongsi je dulu. Cuba kongsi, tapi cuba dapatkan satu sale. Boleh ke tak boleh? Lepas satu sale tu stop PM. Besok pula pun boleh, tak ada salah. Dan kena pastikan kira. Saya nak beritahu kalau korang kenapa korang punya motivasi down? Sebab korang tak pernah kira berapa korang PM. Saya beritahu Ya Allah Rabbi, untuk pahlawan Yukis, saya nak beritahu, anda memang akan lagi 1 tahun, 2 tahun. Contohnya siapa yang tak pernah capai 1 juta kan, dia memang makan masa setahun, 2 tahun. Saya memang akan kekal duduk dekat sini sampai anda boleh capai 1 juta. So lepas 1 juta, saya tak pasti anda nak buat apa. Ikut nak buat bisnes sendiri ke, nak kekal Yukis ke, nak berkembang, nak jadi partner kita ke, ikut terpulang. Tapi basic sangat-sangat super duper. Ya Allah Rabbi, saya pejam mata ni betapa. Pastikan anda ada data anda sendiri bila PM orang. Data tu tulislah dekat dalam WhatsApp. Tulis je dalam WhatsApp, buat group sendiri, tulis nota ataupun tulis note. Tulis apa tau? Saya tak, iPad saya tertinggal hari ni, sebab tu saya tak dapat tulis. Tulis apa? Tulis berapa orang PM, berapa close. Tarikh, berapa orang PM, berapa close. Bila anda buat macam tu, baru anda jelas. Sebab baru jelas, barulah motivasi kita tak down, sebab kita nampak numbers. Ini sebab kita baru buat, kita tak sedar. Oh, rupanya aku PM baru 5 orang. Dalam 5 orang tu seorang dah maki hamun dah. Padahal baru 5 orang. Cuba tak tahu orang ke-6 tu dah beli dah. Kan dah rugi sebab kita tak ada numbers tu. Sebab tu bila ada numbers, kita boleh letak target. Okay, aku nak capai berapa hari ni. So saya punya assignment anda pada hari ni, macam biasa, 2 jam ni sebelum buka Ramadan, sebelum berbuka puasa,
sambil-sambil tengok cerita, saya pun tak tahu cerita apa, ceramah ke apa benda saya pun tak tengok. Cerita tu cuba cakap dengan dia, jom hari ni buka puasa tak makan Yukis kan, apa kata kau order hari ni, 2 hari lagi sampai kau dah boleh try lah makan Yukis. Boleh ke tak boleh? Cuba komen. Boleh. Okay, so saya rasa itu saja pada minggu ni. Saya harap anda banyak sangat belajar. Banyak tak belajar hari ni? Cuba komen. Banyak ke tak banyak? Geram hari ni. Tengok kita punya kamera pun, walaupun live kita kan, kita improve kau-kau punya. Tengok saya punya muka makin lama makin tengok. Ni semua. Ni kita improve. Okay, cuba bismillah insya-Allah. Kita fokus buat benda yang betul, insya-Allah anda akan berjaya. Saya rasa saya nak pastikan nama-nama hari ni saya nak jumpa balik. Siapa yang ada tulis dekat tulis nota dekat digital ke, dekat cuba korang capture, ambil gambar ke, post dekat post ni, dekat komen dekat post ni. Saya nak tengok korang ni tulis nota ke tak. Tulis je lah apa yang korang belajar, apa semua nota, tulis dekat komen dekat bawah ni, ruang komen dekat bawah ni. Okay, so saya rasa itu saja. Minggu depan saya nak tengok lagi. Minggu depan macam biasa dengan tajuk yang baru, dengan topik yang baru. Sebenarnya kalau nak ikutkan topik-topik ni saya dah bawa dah kepada yang lepas-lepas punya. Cumanya yang lepas-lepas punya saya pergi satu tapi dalam tu betul-betul dalam, membuatkan anda betul-betul pacak ni, lekat ni dalam betul-betul dalam kepala ni, faham betul-betul. So hari ni saya just pergi go through banyak-banyak, just nak recall je balik. So kalau anda nak pergi go dalam ni betul-betul, pasak ni penting ni. Penting untuk kita tak perlu banyak belajar. Kita belajar satu benda, kita betul-betul pasak, kita betul faham tu betul-betul. So minggu ni lebih kepada summary yang banyak-banyak yang minggu lepas punya. So insyaAllah minggu depan saya akan bawa tajuk baru, lagi best, yang membuatkan anda lebih fokus. Kena faham kadang-kadang anda belajar ni, mungkin sales anda tak ada tiba-tiba meletup 1 juta terus. Tapi yang paling mahal sebenarnya adalah ni, cara anda berfikir dah start berubah. So itu yang benda yang paling mahal sebenarnya. Kadang-kadang orang berjaya, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, diorang tak ada pun kepak dekat belakang, kaki diorang besar ke, pakai benda-benda mahal, tak ada. Tapi sebab cara diorang berfikir, otak diorang mahal. Kena faham Kalau kita tahu apa yang diorang tahu, dengar yang dulu ayat. Kalau kita tahu apa yang diorang tahu, kita akan buat duit sama macam banyak diorang. Sama banyak macam diorang buat. Tapi kita tak tahu. So inilah platform untuk kita belajar. Right? So saya rasa itu saja daripada saya. Saya nak jumpa anda minggu depan. Pastikan siap Isnin pukul 4 ke 3? 4 petang. Jumpa saya siap-siap. Kalau contohnya tak ada arah minta, insyaAllah 4 petang. Kalau ada, nanti saya bagi tahu balik dalam grup. Pastikan saya nak tengok log grup WhatsApp ni, grup Facebook ni. Pastikan anda dapat notification. Takut anda lupa, kita pun keep going untuk ingatkan anda. So itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 1, 2, 3 Zah.